Al-Fatihah. Al-Fatihah. Okey, yang pertama, puji-pujian hanya kepada Allah ni berkait dengan ayat 1 hingga 3. Kan? Awak jawab dalam poll tadi. Yang kedua, ayat keempat. Ayat keempat surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Nah, ni pasal beriman kepada Allah Subhanahu, bukan, beriman kepada hari akhirat. Okey, hari ni kita sambung. Yang ketiga, Yang ketiga iaitu isi yang ketiga uh, tentang menyembah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Okey. Ayat dia berkait dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, macam mana? Allah SWT mengajar erti perkataan na'budu tu kan. Na'budu ni berkaitan dengan ubudiyah. Kita punya pengabdian kita kepada Allah SWT. Kalau nasta'in, kita punya isti'anah. Isti'anah ni kita panggil kita nak minta pada Allah, nak mohon hanya kepada Allah untuk dapatkan sesuatu kebaikan dan menolak keburukan. Senang kita nak terima, nak dapat yang baik, nak tolak yang buruk kan. Tu kita panggil isti'anah. Lagi tadi kan, kalau ubudiyah ni ubudiyah ni berkaitan dengan kita punya pengabdian. Kita ubudiyah ni asal perkataan daripada abadah. Abadah ni hamba. Okey, tapi bila dia dah tukar ubudiyah, dia maksud dia pengabdian lah. Lebih cantik maksud dia. Okey lagi. Yakin bahawa Allah SWT ni semata-mata yang berkuasa memperkenankan permintaan hambanya. Kita dianjurkan, kita diajar untuk berdoa kan. Tapi di samping berdoa kita ada usaha lah, kena ada usaha. Di samping usaha kena ada ikhtiar. Ikhtiar lah. Macam mana pun ikhtiar, jalan yang baik, jalan yang terbaik, apa yang kita nak tu kan. Okey, lagi bila ikhtiar, tawakal lah pada Allah. Kita yakin lah, kena yakin. Sebab kita dah usaha, dah doa, dah usaha, dah ikhtiar, last kali kita kena tawakal. Tu yang perlu kita tanamkan dalam diri kita bila nak minta sesuatu kan. Di samping kita kena syukur apa yang Allah bagi. Ramai yang minta doa tetapi dia tidak bersyukur dengan apa yang dia ada. Tu masalahnya kan. Sebenarnya kita kena lebih banyak bersyukur. Sebab apa segala nikmat yang Allah bagi ni tak terhitung, tak dapat dibalas, manusia tak dapat buat pun. Contohnya nikmat hujan kan. Bila kita rasa panas, lepas tu kita doa untuk hujan. Nak turunkan hujan. Allah turunkan hujan. Tu salah satu nikmat. Memanglah manusia boleh cipta paip hujan kan, tapi tak sama dengan nikmat air hujan tu. Okey. Kalau manusia kan mampu paling-paling berteknologi pun manusia mampu menyiram tanaman dengan helikopter kan. Tu pun nak kena ada banyak air dalam helikopter. Jadi terhadlah berapa liter kan. Berapa yang boleh muat dalam helikopter tu terhad. Lagi kalau kita nak guna sumber paip dalam dia buat saluran paip kan dalam tanah, nak siram tanaman yang pusing-pusing tu kan. Tu pun terhad kepada kawasan tu je. Tapi kalau Allah buat hujan, contoh dalam satu daerah tu hujan, semua tu dapat merasai nikmat hujan. Itulah
salah satu contohnya. Okey, boleh? Faham ke setakat tu? Faham ke? Faham Sekejap. Jalan yang okey, yang kedua, jalan yang last sekali ni ayat 6 dan juga 7. Okey, 6 dan 7 ni dia lebih kepada jalan yang diredai. Ihdinas siratal mustaqim kan? Siratal mustaqim. Sirat ni kalau sirat yang nama sirat ni maksud dia jalan. Okey, jalan di akhirat nanti kan. Titian sirat. Al-mustaqim. Mustaqim ni yang benar. Okey, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Okey, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Okey. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Maksud dia Allah mengajar kita supaya mohon hidayah ke jalan yang benar. Tu maksud dia. Kita mohon hidayah kan. Kita ni sebagai orang Islam kan memang dah dilahirkan dalam mak ayah Islam, memang dah berada dalam komuniti Islam kan. Dan kita doa supaya Allah tetapkan hidayah ni. Sebab hidayah ni milik Allah. Kan? Contoh dia yang paling dekat dengan kita lah kan. Tentang aurat kan. Itu yang paling dekat dengan kita. Macam mana kita nak istiqamah jaga aurat kan. Tu. Supaya Allah tetapkan hidayah tu. Istiqamah. Sentiasa pakai tudung. Sentiasa kalau bersukan ni bagi yang lelaki kan. Yang contoh sukan-sukan yang dia punya seluar tu pendek kan. Macam mana nak pakai, kena pakai tie. Itulah yang dianjurkan. Kenapa? Sebabnya aurat lelaki antara pusat dengan lutut kan. Jadi ikutlah masa bermain tu awak terjatuh ke ataupun seluar terlampau pendek ke. Tu nak cakapnya kita nak jaga lutut kita tu kan. Tu. Bila kita jaga mengikut mengikut syariat Islam, insya-Allah Allah akan bantu kita dalam pelbagai bentuk, okey. Okey lagi, yang kedua dia kata hidayah ni perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Betul, memang betul. Bila kita rasa kita ni contoh kan, sebelum ni kita jarang solat, lepas tu kita cuba untuk solat kan, cuba untuk solat solat wajib tu memang wajib solat. Kalau yang tinggal kena qada kan. Ni contoh kalau kita amalkan solat rawatib kan, solat sunat rawatib. Kita akan rasa kelainan dalam kehidupan kita tu. Lagi apa? Kita amalkan solat duha kan. Duha ni kan dalam doa duha kan dia kata yang jauh dekatkanlah. Kita minta kan yang kita minta supaya Allah dekatkan. Kalau ada rezeki di langit keluarkanlah. Kalau ada rezeki di langit turunkanlah. Kalau ada rezeki di dalam tanah keluarkanlah. Yang dekat, yang jauh dekatkanlah. Yang susah senangkanlah. Kita mohon kan pada Allah. Tu kelebihan doa duha. Siapa yang sentiasa amalkan duha kan, memang Allah akan bagilah. Okay, sama ada cepat atau lambat tu hak Allah. Okay. InsyaAllah Allah akan bagi. Sebabnya kenapa? Kita ada. Kalau awak dengar kan cerita cikgu-cikgu ataupun coach-coach macam mana dia orang berjaya. Apa amalan dia? Mesti ada amalan dia yang berkait dengan kerohanian dia. Contoh sentiasa amalkan solat duha, tak tinggal solat hajat. Okey? Tu antara kunci-kunci ataupun usaha tambahan untuk kita berjaya di dunia ni. Bila kita berjaya di dunia, akhirat pun kita dapat. Kenapa? Kita sentiasa buat solat duha, sentiasa buat solat rawatib dan sentiasa amalkan. Contoh apa? Sedekah dekat orang. Banyak yang boleh kita buat Okey lagi. Okey, golongan yang benar dan mendapat petunjuk
ialah orang yang beriman dan mengikut ajaran Islam yang diajar oleh Rasulullah. Ni, Allah dah kata kan. Ya ayyuhallazina amanu. Siapa tu? Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Orang yang beriman ni adalah kita lah kan. Orang Islam lah. Jangan nak bandingkan kita dengan Wilson, dengan Essen. Kelas awak siapa yang non-Muslim? Siapa nama non-Muslim? Yang bukan Islam. Siapa? Ada tak? Ke tak ada? Tak ada kan? Tak ada kan? Yang apa murid bukan Islam? Ha? Siapa? Kan ada 5 orang kan non-Muslim. Jangan bandingkan diri kita dengan non-Muslim. Sebab dia orang masih berpegang dengan ajaran dia orang kan. Tapi kita yang orang Islam ni tak boleh nak halang juga dia kalau suatu hari nanti dia diberi hidayah untuk masuk Islam. Okay, kita support lah dia dari segi sokongan rohani. Tu cerita dia. Tapi kalau kita ni sebagai orang Islam yang memang dah Islam, yang environment kita Islam, kita kena amalkan lah, kena terapkan nilai-nilai Islam dalam diri kita tu. Jangan kita pula yang lebih daripada kawan-kawan yang bukan Islam kan. Kita pula yang ajak dia masuk benda-benda yang tak elok. Tu tak cantik lah pandangan mata ataupun pandangan dari segi perbuatan orang bukan Islam terhadap Islam. Dia akan menjatuhkan civic kat situ dari segi moral kat situ. Dari segi kerohanian pun dia akan jadi mencerminkan kerohanian yang tak cantik. Bolehlah. Okey. Faham setakat tu? Faham? Okey, lagi. Orang yang dimurkai Allah SWT ialah penganut Yahudi. Manakala orang yang sesat adalah penganut Nasrani. Ini contoh sahaja yang Allah bagi contoh pada zaman kan. Orang yang Allah murkai adalah orang Yahudi lah. Yahudi ada sampai sekarang. Okey. Yang manakala orang yang sesat adalah penganut Nasrani. Boleh tengok dalam sejarah-sejarah penganut agama Nasrani ni apa yang dia buat, kepercayaan Nasrani ni kan, apa yang dia buat. Nanti awak akan belajar dalam bab sirah kalau tak salah. Okey, nanti kita akan belajar. Kita tengok firman Allah SWT, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Okey, surah Al-An'am yang ke-6 ayat 153. Okey, 153. Okey, terjemahan dia. Dan sesungguhnya inilah jalanku. Jalanku ni apa maksud dia? Jalanku ni maksud jalan Allah lah. Okey, dalam kurungan tu agama Islam yang lurus. Yang lurus ni maksudnya agama Islam yang benar, berpandukan Al-Quran dan juga Sunnah. Okey, maka hendaklah kamu mengikutnya dan janganlah kamu mengikut jalan-jalan yang yakni dalam kurungan tu kan selain Islam. Kerana jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalan Allah. Demikianlah perintah Allah supaya kamu bertakwa. Okey, tu perintah Allah. Nak kata kena ikut Al-Quran, kena ikut hadis. Janganlah terpesong. Sebab itulah Nabi bersabda, okey, dia kata taraktu fikum amrayni lan tadillu fa in tamassakatum bihima kitabullah wa sunnatun nabi. Maksudnya Allah dah kata, Nabi dah kata, aku tinggalkan 2 perkara kepada umatku, iaitu Al-Quran dan juga sunnah dia. Maksudnya bila datangnya Islam, kita wajib beriman pada Allah.
wajib beriman dengan rukun iman yang 5 tu kan. Rukun iman yang 6. Okey, rukun Islam ada 5. Dan jangan tinggalkan 2 perkara. Pertama apa? Sumber rujukan kita, sumber perundangan Islam yang pertama adalah Al-Quran. Kalau tak ada dalam Al-Quran, tak jelas dalam Al-Quran, kita boleh cari dalam hadis. Tu yang utama, tunjang yang utama. Daripada Quran dan juga hadis, dia akan keluar lagi. Yang ketiga itu kias. Kias kan. Kias tu nanti awak akan belajarlah di peringkat yang lebih tinggi. Okey, lepas kias kita ada ijma' ulama'. Sekarang kita banyak ijma' ulama' lah. Kan? Lepas tu kita adalah sekarang mufti-mufti, kita ada menteri agama kan, yang membincangkan tentang isu-isu semasa. Mereka lebih faqih, okay? Mereka lebih mengetahui, sebab setiap bidang tu, bidang Al-Quran, kita ada pakar dalam bidang hadis, kita ada pakar dalam bidang akidah, kita ada pakar tentang sejarah-sejarah Islam, dalam sirah kan, kita juga ada kalau akhlak ni ramailah. Kita ada ramailah akhlak ni, semua akhlak ni yang biasa, yang common. Maksudnya kita sentiasa belajar dan sentiasa melakukan kebaikan, kan. Kita ada pakar-pakar. Sebab itulah mereka, antara pakar-pakar ni pun mereka sentiasa berselisih faham kan. Sebab kita berhak untuk bermesyuarat, kita berhak untuk berbincang, untuk mendapatkan sesuatu hukum yang, ataupun satu jalan yang terbaik untuk kemaslahatan umat. Okey? Sebab itulah kita ada garis panduan kita. Boleh? Faham ke cakap tu? Okey. Baca tak? Nak habis dah tajuk ni. Okey, pengajaran ayat. Dia buat cantik dah ni pengajaran ayat ni. Awak boleh salin lah. Ataupun screenshot dua. Ni pengajaran ayat ni. Pengajaran ayat biasa kalau keluar dalam tingkatan 3, dalam PT3, dia akan keluar, dia akan bagi 2 saja. 2 tempat kosong kan. Isi tempat kosong tu. Awak kena pilih lah antara 5 ni, mana awak nak hafal untuk tajuk ni. Okey, yang pertama, kita hendaklah, tengok kita hendaklah dan juga semua Muslim. Hendaklah. Tu jangan tinggal. Kalau untuk ayat pengajaran. Kalau awak tinggal, memang tak dapat markah. Sebab tu teknik nak jawab pengajaran ayat. Okey, lagi. Lepas pendahuluan, kita ada isi. Isi dia apa? Contoh yang pertama yang pertama ni kan. Kita hendaklah memulakan sesuatu pekerjaan dengan membaca basmalah. Okey, memulakan sesuatu pekerjaan dengan membaca basmalah, kita panggil isi. Lepas isi, awak kena tulis huraian. Huraian dia apa? Untuk mendapat keberkatan. Kalau jawab macam ni cantik, dapat 2 markah. Okey, kita panggil PIH. Pendahuluan tambah isi tambah huraian. Pendahuluan tu apa? Pendahuluan tu tadi, kita hendaklah, ataupun yang ni, setiap Muslim hendaklah. Tu kita panggil pendahuluan dalam pengajaran. Lepas tu, lepas pendahuluan kena tulis isi. Isi dia apa? Mulakan sesuatu pekerjaan dengan membaca basmalah. Okey, huraian dia apa? Huraian dia untuk. Okey, lepas perkataan untuk, bagi, untuk juga kan. Sebagai. Okey, sebagai motivasi tu kan. Untuk juga. Okey, agar. Tu kita panggil kata hubung. Bila ada kata hubung, kena buatlah ayat huraian. Nanti cantik, dapat 2 markah. Okey, kalau awak buat, tadi 1 dah kan. Okey, yang kedua, kita punya pengajaran, kita hendaklah memuji Allah. Kita hendaklah kita panggil pendahuluan. Memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan lafaz Alhamdulillah. Tu kita panggil isi. Tambah lagi kata hubung untuk, lepas tu huraian,
mensyukuri nikmat kurniaannya. Awak jawab dua ni kan. Kalau awak hafal dua ayat ni untuk pelajaran 6, kalau keluar dalam peperiksaan, cantik dapat 4 markah. Okey? Boleh? Boleh ke? Boleh? Antara lima pengajaran ni, awak pilih dua saja untuk dihafal. Tapi kalau dapat ingat semua pengajaran ni, lagi bagus. Sebab awak lebih faham. Okey tajuk ni. Awak kena ingat, kita belajar pendidikan Islam ni bukan hanya untuk dapat A dalam peperiksaan sahaja, okey? Walaupun dalam kelas saya sentiasa ajar teknik-teknik kan, nak tackle soalan. Tapi dalam masa yang sama, kita kena ingatlah isi-isi ni. Sebabnya, apa yang awak belajar dalam pendidikan Islam ni sebenarnya berkait dengan kehidupan seharian awak kan.